tell me that I'm never. Seringkali kita mendengar berkaitan dengan MOU. Tuan-tuan dan puan, seperti yang kita sudah tahu, pembangkang telah menolak rundingan peruntukan bersama dengan kerajaan. Saudara-saudara yang hormati, selamat datang ke channel Ferus Lifestyle. Ada satu cerita dan ada satu isu yang menjadi cerita buah mulut ramai orang berkaitan dengan MOU. Akhirnya Fahmi dalam satu kenyataan melalui artikel Malaysia Kini bertarik 20 September, MOU Muhyiddin patut lapang dada, besar hati, kata Fahmi. Pengerusi Perikatan Nasional Tan Sri Muhyiddin diminta supaya lebih bersikap seperti negarawan dan mengambil pendekatan berlapang dada serta berbincang dalam isu draft memorandum persefahaman MOU mengenai peruntukan untuk ahli parlimen pembangkang. Jurucakap Kerajaan Perpaduan Fahmi Fadzil berkata, Presiden Parti Pribumi Bersatu Malaysia seharusnya mengetepikan sikap bongkak dan angku demi masa depan negara. Saya mohon Tan Sri Muhyiddin untuk lebih bersikap sebagai seorang negarawan, lapangkan dada, besarkan hati. Duduk di meja rundingan dan kita bincang. Kalau selepas ini ada mana-mana ahli parlimen pembangkang yang ingin mengeluh, jangan salahkan sesiapa kecuali Presiden Perikatan Nasional. Saya percaya ramai dalam kalangan ahli parlimen PN yang ingin lihat sama ada peruntukan ataupun beberapa perkara yang ingin mereka lakukan itu dimasukkan dalam satu MOU. Adakah dengan ini lebih ramai ahli parlimen daripada PN ataupun pembangkang yang sebenarnya mahu MOU itu diluluskan agar mereka juga mendapat peruntukan seperti mana ahli parlimen yang lain juga mendapatkan peruntukan? Adakah dengan ini ahli parlimen daripada pembangkang akan lebih ramai lagi mengisytiharkan sokongan terhadap Anwar Ibrahim kerana mereka juga mahu MOU itu diluluskan supaya mereka dapat peruntukan? Ataupun mungkin semua ini gara-gara Muhyiddin Yassin dan juga Hamzah Zainuddin yang menyebabkan ahli parlimen PN yang lain tidak mendapatkan peruntukan kerana mereka ego? Itu pun kita tak tahu. Kalau itu benar, tukar sajalah Muhyiddin, tukarlah Hamzah Zainuddin supaya MOU ini dapat diluluskan. Itu mungkin boleh menjadi satu cadangan. Terdahulu Muhyiddin dilaporkan berkata PN tidak akan mengemukakan sebarang cadangan baharu berkaitan draft MOU tersebut. Selain itu, beliau turut sekali lagi menegaskan akan tetap dengan keputusan menolak MOU peruntukan berkenaan yang disifatkan bertentangan dengan perlembagaan dan sifat murni rakyat Malaysia. Dalam pada itu, Fahmi yang juga Ketua Penerangan PKR menjangkakan 10,000 orang akan menyertai Himpunan Gerakan Rakyat. Saudara-saudara tuan-tuan, apa komen Anda? Hai, hello, salam sejahtera Malaysia. Saudara-saudara, selamat datang ke channel Ferus Lifestyle. Kepada yang baru di dalam channel ini, selamat bergabung, admin ucapkan. Pada akhirnya, berkaitan dengan usul undi tak percaya, Anwar Ibrahim sebelum ini sudah mencabar dirinya supaya usul undi tak percaya dibawa di parlimen. Dan pada akhirnya Anwar Ibrahim telah menang, tetap menang. Dan yang terkini bertarik 21 September melalui satu artikel daripada Malaysia Kini, Anwar cabar pembangkang bawa usul undi tak percaya. Sebelum ini di dalam Muktamar PAS telah meluluskan usul menggesa Anwar Ibrahim letak jawatan. Anwar Ibrahim mencabar pembangkang membawa usul undi tidak percaya kepadanya sebagai Perdana Menteri pada sidang Dewan Rakyat akan datang. Perkara itu dipercayai diungkapnya sebagai respon selepas pemuda PAS membuat usul dalam Muktamar Parti pada minggu lalu supaya Anwar meletakkan jawatan. Presiden PKR itu turut menempelak gesaan itu sebagai tidak tahu hukum dan peraturan. Mahu main-main dengan kita ada 30 orang suruh Anwar turun. Negara apa?
Sistem apa? Datang ke sini, bagi tahu, suruh Anwar turun. Ingat negara dia, tak ada ikut peraturan, tak ada ikut hukum. Nak turunkan sila, saya bagi jaminan. Ada sidang parlimen pertengahan Oktober, bawa usul cepat, kalau lambat pun saya luluskan. Bawa usul undi tidak percaya kepada Anwar sebagai Perdana Menteri, tak payah jerit. Kamu itu turun dulu. Banjir pun tak terurus, muka ini juga nak pergi tolong, katanya. Wow. Anwar berkata demikian ketika berucap di Himpunan Keadilan Suara Rakyat Suara Keramat dari Reformasi ke Malaysia Madani di Stadium Nasional Bukit Jalil, Selangor. Terdahulu Malaysia kini melaporkan pemuda PAS dalam muktamar yang diadakan di Temerloh minggu lalu mendesak Anwar meletakkan jawatan atau diturunkan dengan kadar segera. Usul tersebut dibawa dan dibentangkan perwakilan pemuda PAS kawasan Tambun Abdul Abidi Muhammad Maznan yang kemudiannya dibahas dan diluluskan dengan sebulat suara. Anwar yang juga ahli Parlimen Tambun menyifatkan pihak pembangkang ketandusan modal untuk menghentamnya. Malah katanya pembangkang hanya menggunakan hal-hal lampau dan isu dirinya sebagai bekas banduan. Hari ini mereka boleh bercerita hal lampau. Pembangkang tidak ada modal, paling tidak apa mereka kata. Ya, bekas banduan jadi Perdana Menteri. Saya memang bekas banduan, tetapi banduan terhormat dengan tuduhan zalim dan keji. Dan dulu bapak-bapak kamu, pemimpin-pemimpin PAS antara yang pertama benteng pertahankan kami dan menolak fitnah itu. Sekarang anak-anak mereka yang jahil tentang sejarah, yang menjadi perkakas kepada perasua, yang menjadi alat kepada orang-orang mencuri harta, sekarang mahu jadi jago. Saudara-saudara, inilah satu pengumuman Anwar Ibrahim yang bagi saya mengejutkan seluruh kepimpinan PN dan PAS dan menunjukkan Anwar sebenarnya layak untuk terus memegang jawatan sebagai Perdana Menteri. Apa komen Anda? Halo semua, salam sejahtera Malaysia. Selamat datang ke channel Fels Lifestyle. Terima kasih kerana terus setia dan bersama di dalam channel ini. Tuan-tuan dan puan, sudah berapa kali kita dengar gesaan kepada Tun Mahathir untuk letak jawatan ataupun untuk mengundurkan diri di saat kekalahan yang diterima Tun Mahathir, bekas Perdana Menteri 2 kali itu pada pilihan raya umum ke-15. Namun, Tun tetap memilih untuk masih berada di dalam perjuangan politiknya, dan kini beliau bersama dengan Perikatan Nasional. Saudara-saudara, di saat Tun Mahathir usianya yang menghampiri 100 tahun, ada satu komen yang saya nak kongsikan kepada Anda. Ada baiknya Tun Dr. Mahathir undur dalam politik secara terhormat dan jangan lagi mencampuri urusan kerajaan. Tun hanya tumpukan menjaga kesihatan dan beribadah sahaja. Jasa Tun dah banyak sumbangkan pada negara. Sekarang syukur Tuhan panjangkan umur Tun dan masih diberi kesempatan untuk melihat kesinambungan pembangunan negara yang diterajui Datuk Seri Anwar. Saudara-saudara, tuan-tuan dan puan yang amat dihormati, mungkin ada di kalangan yang menonton video ini adalah penyokong kepada Tun Mahathir dan juga penyokong Anwar Ibrahim. Menurut Anda, apa yang patut dilakukan oleh Mahathir pada ketika ini? Di saat usianya yang sudah menghampiri 100 tahun, bukankah benar seperti komen ini yang menyatakan Tun sepatutnya undur dalam politik secara terhormat dan jangan lagi mencampuri urusan kerajaan, urusan Anwar Ibrahim. Tun hanya tumpukan menjaga kesihatan dan beribadah sahaja. Saudara-saudara, saya sebagai rakyat Malaysia, saya percaya di saat usia seseorang yang sudah menghampiri 100 tahun itu, mungkin fokus kepada seseorang itu hanya perlu menjaga kesehatan dan hanya rehat di rumah. Tapi lain untuk Tun Mahathir, kita dapat lihat beliau masih lagi
aktif dalam politik, dan beliau bahkan dilantik sebagai penasihat SJ4 bagi uh, kepimpinan PN PAS. Saudara-saudara, tuan-tuan dan puan, mungkin kita sudah tahu bahwa Anwar Ibrahim sudah sah mengalahkan Mahathir. Tun Mahathir sudah sah kalah kepada Anwar, kerana hari ini saja pun Anwar sebagai PM dan Mahathir bukanlah memegang jawatan sebagai ahli parlimen. Saudara-saudara, apa komen Anda berkaitan dengan isu ini?